أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 5, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 5, baris ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas atau 6 tunjang. 6 asas atau 6 tunjang yang dinamakan dia akan 6 asas dengan rukun iman. Selepas terdahulunya membicarakan berkaitan dengan takrifan iman. Dia nak bicara pula berkaitan dengan rukun iman sebagaimana yang terdahulu dimulai dengan pembicaraan berkaitan dengan takrifan Islam, kemudian didatangkan pembicaraan rukun Islam, didatangkan pembicaraan takrif iman, disusuli dengan pembicaraan berkaitan dengan rukun iman. Jadi iman ini adalah bahagian hati. Iman adalah untuk faedah akhirah. Islam adalah bahagian zahir. Islam adalah bahagian zahir untuk faedah di atas dunia. Islam bahagian zahir untuk faedah atas dunia. Iman bahagian hati untuk faedah hari akhirah. Untuk dapat kebahagiaan dunia dan akhirah, kena jadi orang Islam yang beriman. Maka dapatlah faedah dunia dan dapat faedah akhirah apabila menjadi orang Islam yang beriman. Kalau hanya bahagian Islam sahaja, selamat atas dunia, tidak akan selamat pada hari akhirah. Jadi untuk selamat hari akhirah, orang Islam yang beriman. Kemudian kita jelas perbezaan antara takrif Islam dan iman. Islam terima zahir, iman percaya hati. Antara Islam dan iman dia tidak berlaziman. Orang Islam tidak semestinya beriman. Orang yang beriman ada di kalangan zahirnya bukan orang Islam. Cuma antara Islam dan iman, apabila kita bicarakan satu daripada dua, maka masuk kedua-dua makna, Islam dan iman. Iza iftaraka ijtama'a wa iza ijtama'a iftaraka. Iza iftaraka ijtama'a. Apabila diasingkan, disebut Islam sahaja, tidak disebut iman. Disebut iman sahaja, tidak disebutkan Islam. Ijtama'a berhimpun kedua-dua makna dalam satu. Wa ijtama'a iftaraka, apabila dihimpunkan, didatangkan orang Islam yang beriman, maka iftaraka berasingan. Islam terima zahir, iman percaya hati. Izaftaraka ijtama'a, bila diasingkan dengan bahawa disebut Islam sahaja, disebut iman sahaja. Ijtama'a
terhimpun kedua-dua makna di dalam satu. Disebut orang Islam, tetapi tidak sebut iman. Disebut orang Islam saja, maka terhimpun makna Islam tu akan makna iman. Orang Islam, yakni orang yang terima zahir dan percaya hati. Orang Islam yang beriman, Islam terima zahir, beriman percaya hati. Barulah iftaraka berasingan makna apabila didatangkan kedua-dua Islam dan iman. Ada ni. Macam contoh nanti bicara rukun iman yang keenam lah, qada dan qadar. Qada lain iradah, qadar lain qudrah. Tapi disebut qada sahaja, qadar tidak disebut. Beriman dengan qada, yakni beriman dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu qada iradah sahaja, bukan masuk hak kudrah qadar. Disebut qada sahaja, termasuk kedua-dua makna. Ataupun disebut qadar sahaja, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman dengan qadar, baik qadar Allah, jahat qadar Allah. Apa dia qadar? Ketentuan azali iradah dan perbuatan Allah qudrah. Disebut satu, maka merangkumi kedua-dua makna. Tapi kalau sebut bersekali, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Contoh dalam kitab Al-Misbahul Munir nanti, yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Oh, dia asing gitu. Qada satu, qadar. Qada makna dia, qadar makna dia. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab didatangkan dua dalam kitab kita ni. Yang keenamnya, percaya dengan qada dan qadar. Kita pergi kepada hadis Nabi SAW, hanya sebut satu, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Nabi sebut beriman dengan qadar, baik dan jahat, qadar. Nabi tidak sebut qada. Tapi dalam kitab kita ni beriman dengan qada dan qadar, dia sama sahaja. Cuma bila disebut kedua-dua makna masing-masing, sebut satu dua-dua, terhimpun kedua-dua makna. Ada ni. Sama bicara Islam dan iman, sama bicara taufik dan hidayah. Taufik lain, hidayah lain. Taufik kekuatan untuk melakukan ketaatan. Hidayah ni perkara sebenar, kita nampak sebenar. Perkara tidak sebenar, kita nampak tidak sebenar. Itu hidayah. Taufik kekuatan kita tu. Tapi bila sebut kata hidayah sahaja, kita mohon hidayah. Allahumma hdini, kita mohon hidayah. Wahdini wa'afini, wahdini, kita mohon hidayah. Taufiknya mana? Mohon hidayah saja, taufiknya tidak mohon. Cukup kita memohon satu, dia akan masuk kedua-dua makna. Di antara taufik dan hidayah ni, sebagian dahulu doa. Ni mungkin dia sekarang ni doa ni ada dalam khutbah yang kedua, tetapi dia hanya datangkan terjemahan. Kalau dahulu, masa dahulu, doa ni dalam bahasa Arab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dia dua tu. Warzuqna ittiba'ah warzuqna ittiba'ah. Satu laginya warzuqna ijtinabah. Itu masa lama dah ni. Ni doa yang kedua. Doa dalam khutbah yang kedua. Kadang-kadang Tok Khotib ni dia tak pandai nak sebut macam mana, tak tahulah. Dua-dua warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Oh, dua-dua sama. Dah bunyi sepetula dah. Warzuqna ittiba'ah warzuqna ijtinabah. Ittiba'ah tu ikut,
ijtinabah tu menjauhi, lain tu. Di situ. Dalam doa tu kita doa kedua-dua. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjuki akan kami kebenaran. Hak benar biar kami nampak benar. Itu hidayah dia panggil. Warzuqna tiba'ah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikuti. Itu taufik nama dia. Wa arinal batila. Ya Allah, tunjuki akan kami kebatilan. Itu kami nampak kebatilan. Itu hidayah. Warzuqna ijtinabah. Beri kekuatan kepada kami untuk meninggalkan, untuk menjauhi. Itu taufik dia panggil. Itu dua peringkat kita minta dalam doa tu. Doa ni ada sekarang ni tapi dalam terjemahan. Khutbah yang kedua tu kan dia doa dengan bahasa Arab dahulu, barulah disusuli doa bahasa Melayu kan. Khutbah kedua kat negeri tu lah. Dia doa bahasa Arab, mana? Dan di doa bahasa Arab mula-mula. Itu doa tu rukun khutbah. Kalau tak ada bahasa Arab tak sah khutbah. Sebab rukun dia syarat ni bahasa Arab, tak boleh bahasa Melayu. Macam ittaqullah tu lah. Ada terkadang untuk khatibnya tidak ada ittaqullah. Tapi ada, saya berpesan kepada kamu, kepada diri saya sendiri untuk bertakwa. Dia ada pesan ikut Melayu, tapi tidak ada bahasa Arab, maka tidak sah khutbah. Sebab rukun khutbah syaratnya bahasa Arab. Ittaqullah tu rukun khutbah. Dia kena bahasa Arab, lepas tu datangkan terjemahan. Doa pun sama. Dia ada doa bahasa Arab, kemudian dia disusul doa bahasa Melayu. Dan doa bahasa Melayu tu ada. Ya Allah, tunjuki akan kami kebenaran tu kebenaran dan beri kekuatan pada kami untuk mengikuti. Kan gitu? Ya tak? Yalah, khutbah yang kedua tak ada doa tapi dalam terjemahan. Dulu bahasa Arab. Sebab kadang-kadang betul lah hak tu sebenar, tapi tu ada ni. Yelah, memanglah tak boleh, salah, berdosa tu. Sekarang Allah payah. Tengok mana ni hak sebenar, dia tahu sebenar, hidayah. Tapi tak boleh nak, tak ada kekuatan untuk menuruti. Mana apa ni? Tak ada taufik dia panggil. Ada pun hak sebenar dia kata tak sebenar. Hak tak sebenar dia kata sebenar. Hak tu hak syaitan dah, hak tunya. Hak tu hak syaitan dah, sebab iblis sudah berjanji, la uzayyinanna lahum fil ard. La uzayyinanna lahum fil ard. Dia akan tazyinkan. Dia akan perhiasi. Hak sebenar dia perhiasi tak sebenar. Hak tak sebenar dia perhiasi jadi sebenar. Tu iblis. Itu iblis sudah Azazil sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hak sebenar dia kata karut. Hak karut dia kata sebenar. Ni balik awal ni. Ada orang tu tapi nak buat macam mana sekarang? Memang tak betul tu, salah, tapi nak macam mana sekarang? Ni apa ni? Hidayah dia ada, taufik dia tak ada. Tak ada kekuatan untuk menuruti yang sebenar, tidak ada kekuatan untuk menjauhi yang tidak sebenar. Itu ada dua tu. Hidayah satu, taufik satu. Bila sebut kata hidayah dan taufik, makna masing-masing. Tapi kalau sebut hidayah sahaja, kalau sebut taufik sahaja, makna akan bersekali. Jadi kita mohon Allahumma hdini tu cukup dah. Di situ kita mohon Allah Ta'ala tunjukkan kebenaran dan kekuatan untuk menuruti. Kita mohon Allah Ta'ala tunjuki kepalsuan tu kepalsuan dan kekuatan untuk menjauhi. Yang kita minta hidayah sahaja tu, dia sudah masuk sekali. Sama dengan kita bicara Islam, iman, qada, qadar, taufik, hidayah, fakir, miskin, gitu juga, sama je. Fakir lain, miskin lain. Golongan fakir dan miskin. Fuqara wal masakin. Fakir lain, miskin lain. Fakir ni kita kata besek tere tu apa? Besek tere. Basak tere. Basak. Bukan bangsa. Bukan. Bangsa ni marau. No.
Basak tere. Tere. Sebut salah. Mana apa ni? Oh, ni. Apa kedana lah. Tu pakai keperluan RM10 sehari. RM5 pun tak boleh. Tu papa tu pakir. Miskin dia gengang sikit. Keperluan dia RM10, dia boleh cari RM7-8. Maknanya dia tidak mampu mencari untuk mencukupi keperluan, tapi dia dapat lebih dari separuh. Itu miskin. Fakir keperluan RM10, RM4 je boleh. Tu fakir. Mana papa kedana. Dia miskin ni berat, fakir ni berat, miskin tu ringan sikit. Disebut fakir dan miskin. Fakir lain, miskin lain. Kalau sebut fakir saja, sebut miskin saja, kedua-dua sekali. Iza ijtama'a aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Sama dengan kita bicara sekarang, Islam dan iman. Islam lain, iman lain. Tapi apabila sebutkan satu daripada dua, masuk ke dua-dua makna. Kalau bicara kata Islam dan iman, Islam lain, iman lain. Dia tidak berlaziman. Islam kita warisi, iman tidak warisi. Islam ni zahir, iman ni kepercayaan hati masing-masing. Untuk sah iman tidak syarat dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadat adalah syarat untuk menjadi orang Islam, untuk diperlakukan hukum zahir atas dunia dengan dua kalimah syahadat. Tapi dengan dua kalimah syahadah bukan menjadi syarat untuk sah iman. Tanpa mengucap dua kalimah syahadah, dalam keadaan ada kekangan yang tertentu, bukan dengan enggan dia mengucap, bukan dengan degil dia daripada tak mau mengucap, bukan. Ada kekangan tertentu, tetapi dia sudah percaya kepada Allah dan Rasul, sah sebagai orang beriman di sisi Allah. Dan orang yang mengucap dua kalimah syahadah tidak mestinya menjadi orang beriman. Dia mengucap dua kalimah syahadah kerana untuk berkahwin semata-mata, untuk dapat bantuan kerajaan semata-mata. Hati langsung tidak percaya kepada Allah dan Rasul secara ringkas, maka dia orang Islam tapi bukan orang yang beriman. Ada ni. Jadi orang Islam yang tidak beriman kita jelaslah. Contohnya orang munafik. Itu orang Islam pada zahir tapi tidak beriman. Islam pada zahir ini masuk majlis ilmu Nabi SAW, sembahyang berjemaah di belakang Nabi SAW, hidup bersama Nabi di Madinah, masuk majlis ilmu Nabi SAW, jadi makmum kepada Nabi SAW. Orang sekarang bukan hidup bersama dengan Nabi, hanya boleh semayang di masjid Nabi, hanya boleh ziarah kubur Nabi. Munafik ni hidup bersama Nabi, bukan main masjid Nabi, semayang berimamkan dengan Nabi SAW. Boleh melihat kedudukan Nabi sendiri sebaik-baik makhluk, tapi tidak beriman sama sekali. Kerana tidak beriman, tapi zahirnya orang Islam. Jadi jelaslah orang Islam tidak beriman ni orang munafik. Cuma orang beriman yang tidak Islam ni, ini saya pernah sebut sebelum ni lah, ada satu kuliah tu dipersoalkan, mana mungkin ada orang yang beriman tanpa Islam. Tapi dia tanya saya, dia tanya ustaz lain. Ustaz lain tu kenal saya, baik dengan saya. Dia tanya saya semula, dia saya perjelaskan balik. Dia dipelik, dia kata, ada ke orang yang beriman di sisi Allah tapi tidak dihukumkan sebagai orang Islam? Dia beriman lah sebab dia percaya pada Allah dan Rasul, tapi dia tidak mengucap dua kalimah syahadah. Untuk sah iman tidak syarat mengucap dua kalimah syahadah. Iman bagian iman, Islam bagian Islam. Cuma kita boleh ceritalah, sebab ini bab iman ni bab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh cerita hanya apabila dia menzahirkan sebagai orang Islam dan dia pun cerita bab kepercayaan dia. Ini biasa saya sebut dalam kelas ni. Biasa dengar tak di IKIM
petang Rabu ke petang Khamis begitulah. Dia ada satu selok, selok tu tajuk apa, dia menceritakan asal dia mu'allaf. Ni cerita selok orang mu'allaf, macam mana usul asal dia masuk Islam, apa semua tu lah. Dia ada cerita lah. Ada yang dia bercerita bahawa dia sudah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lama dah. Sebab apa? Sebab dia masuk kelas mata pelajaran agama. Tetapi oleh kan dia duduk satu negeri yang mana orang Islamnya agak sedikit, orang yang kafirnya majoriti. Negeri yang orang Islamnya tak ramai, orang kafir. Jadi dalam masyarakat kampung dia ramai orang kafir, dan keluarga dia pula orang kafir, orang tegar. Kafir orang masih lagi beramal dengan agama kafir. Sebab sebagian orang kafir ni bukan orang kafir dah, dia macam etis dia, tak ada Tuhan dah. Dia tidak percaya dengan agama kafir dia. Dia tak beramal dengan agama kafir dia, seperti etis tak ada Tuhan dah dianya. Ni dak ni keluarga yang masih lagi kuat dengan agama kafir dia tu. Masyarakat kafir belaka, dia tidak ada keberanian untuk mengucap dua kalimah syahadah. Sebab apa? Mudarat dia. Kalau dia mengucap dua kalimah syahadah, yang mana terkadang cerita-cerita ni di kalangan mu'allaf yang keluarganya orang kuat, di tempat ibadah agama kafir mereka asal lah. Jadi bapak dia tu kira orang kuat. Kalau anak dia mengucap dua kalimah syahadah memang isu besar lah. Tapi dia percaya pada Allah dan Rasul dengan membaca. Sekarang ni mudah je kan nak cari maklumat. Sehingga kan ada cerita dia semayang dah senyap-senyap. Siapa begitu no? Ada ni semayang senyap-senyap, tapi dia tidak berani nak menzahirkan dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dia berpindah ke Kuala Lumpur, sambung pelajaran, masuk universiti. Dia sudah berpisah daripada keluarga dan masyarakat, barulah dia pun mengucap dua kalimah syahadah. Persoalan sekarang, dia masuk Islam ketika berada di Kuala Lumpur. Dia sudah percaya pada Allah dan Rasul lama dah. Bilakah bermula keimanan dia? Sebelum dia mengucap, dia orang beriman dah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang beriman tapi belum Islam. Kita cerita belum ni, bukan selepas dia mengucap. Pada ni cerita sebelum tu. Fardu takdir, dia mati sebelum sempat mengucap dua kalimah syahadah. Fardu takdir ni tak matilah, ni masuk radio ni mati macam mana? Fardu takdir dia mati sebagai orang kafir pada zahir, tapi beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zahir dia kafir, urus cara kafir lah, tapi di sisi Allah dia adalah orang beriman, ahli syurga. Sebab tak syarat untuk sah iman dengan mengucap dua kalimah syahadah. Itu ya. Itu contoh orang yang beriman tapi belum menzahirkan keislaman. Dia berpindah ke Kuala Lumpur, sambung pelajaran dia, barulah dia menzahirkan. Sebab Islam ni kena zahir dengan mengucap dua kalimah syahadah. Itu maknanya orang yang beriman tapi tidak Islam. Ini kita boleh cerita apabila dia sudah menzahirkan Islam. Dia cerita bilakah bermula keimanan mereka. Sebaliknya yang mengucap dua kalimah syahadah tidak beriman dengan Allah dan Rasul, semata-mata nak berkahwin saja, dia sebagai orang Islam. Beriman ke tidak? Kalau dia tidak percaya pada Allah dan Rasul, dia bukan di kalangan orang beriman. Dia mati tetap kekal neraka selama-lamanya. Jadi Islam dan iman dia tidak berlaziman. Ada ni. Bila kita Islam, yang tak beriman memang kita faham sangatlah munafik. Munafik tu orang Islam lah. Dia orang orang yang kafir tak boleh kata kafir, dia kata. Orang kafir tak boleh kata kafir. Macam mana kafir tu kafir lah. Tak boleh kata kafir. Tengok orang munafik, kita tak boleh kata kafir. Orang munafik ni kita kata kafir di sisi Allah. Kita nak kata kafir hukum zahir tak boleh sebab kita tak tahu.
Dia kata orang kafir tak boleh kata, orang munafik tak boleh kata kafir kan? Tak boleh kata kafir hak zahir dia tu. Dia orang Islam pada zahir. Kafir di sisi Allah, kafir di sisi Allah. Kita nak kata macam mana? Wa hisabuhum 'ala Allah lah, tu perkiraan di sisi Allah. Kita nak kata kafir macam mana sebab kita tak tahu siapa munafik. Ada ni. Kita tak tahu siapa munafik. Memang kita tak boleh kata kafir sebab dia orang Islam pada zahirnya. Tapi dia kafir di sisi Allah. Tapi kenapa kita tak boleh kata kafir? Tak boleh kata kafir totok pada seseorang. Adapun kalau kita sebut secara umum, orang munafik kafir di sisi Allah, kekal neraka selama-lamanya, neraka lapisan paling bawah sekali. Tapi hukum dunia dia orang Islam. Itu jelah. Tapi secara individu seseorang ni tak boleh nak menghukum lah sebab kita tak tahu. Mana ni? Oh, tu orang munafik gitunya. Tahu mana? Tu dia cakap uduh beragama, dihina agama, itu bukan orang munafik, itu orang murtad. Orang yang batal Islam dengan percakapan. Kena bezalah. Murtad lain, munafik lain. Murtad ni orang yang sudah membatalkan Islam dengan perkataan ke, dengan perbuatan ke. Dia sudah batal Islam dengan hina hukum agama. Dia bukan munafik lagi. Munafik ni cakap mulut manis je, cakap mulut comel je, tapi hati tidak beriman. Itu dia panggil munafik. Islam pada zahir tapi kafir di sisi Allah. Jangan jangan beza antara orang yang batal Islam murtad dengan orang yang tidak beriman kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni kadang-kadang tak faham beza ni. Dia tanya soalan, Ustaz, sah tak beriman dengan orang munafik? Soalan tu tak kena kata. Sah tak kita berimamkan solat kita dengan tu imam yang munafik? Siapa tu imam munafik? Adalah. Siapa tu imam munafik? Jangan tuju. Secara individu jangan tuju. Sebab munafik ni kafir. Ingat baik. Tu pesan cakap. Pesan cakap tu lain kot tu. Itu Islam ke tidak? Kau nak tanya, sah tak kita sembahyang berimamkan dengan orang murtad? Apa boleh tanya? Sah tak kita sembahyang berimamkan dengan orang fasik? Apa boleh tanya? Sah tak sembahyang berimamkan dengan imam yang munafik? Belah dada dia. Tak tahu mana kitanya. Mana? Soalan tu tak betul sebab kita bicara hak zahir. Munafik ni bicara hati. Bicara hati tu, itu bukan urusan kita tu. Bahkan Nabi SAW sendiri pun umirtu an ahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarair. Nabi pun diperintah menghukum zahir. Hak sir dalam mak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Dia boleh tanya soalan. Sah tak kita berimamkan solat kita dengan imam yang munafik? Contohnya kerana dihina hukum agama. Hak tu bukan munafik. Menghina hukum agama, hak tu boleh bawa pada batal Islam, murtad. Tapi murtad ni kita jangan buat mudah-mudah. Sebab ini hukum janayat dalam agama. Hukum janayat ni berkaitan dengan perundangan. Kita secara individu tidak boleh menghukum. Ini dikena ada undang-undang yang akan membicarakan seseorang sama ada masih lagi orang Islam ataupun sudah murtad. Tapi tempat kita tak ada undang-undang tu. Maka kesukaran kepada kita untuk berhubung dengan seseorang. Macam contohnya dahulu orang yang anti hadis, tolak mentah-mentah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kafir. Tolak mentah-mentah. Tapi tidak ada undang-undang yang menetapkan dia tu sudah jadi bukan Islam lagi. Sampai masa matilah dianya. Macam nak buat jenazah dia? Dia murtad dah. Siapa yang menghukum dia murtad? Siapa yang menghukum dia murtad? Ni mati ni. Kalau orang murtad, jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, haram disembahyangkan, haram dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sekarang murtad, dia memang kalau kira dari segi hukumnya murtad,
tapi orang tidak ada ketetapan dia pihak berkuasa dalam bab undang-undang, jadi kehidupan dia seperti orang Islam. Tapi bila dia mati, bila dia mati nak kira macam mana? Orang tolak hadis mentah-mentah, tolak habis. Sebab itulah dalam bab murtad ni bab janayah hukum agama. Kalau tak ada undang-undang payahlah. Sebab ada orang yang berkata-kata dengan perkataan yang zahirnya juga bukan orang Islam lagi. Tapi macam mana kita nak menetapkan hukum? Sebab itu berkaitan dengan undang-undang. Yang mana pihak berkuasa kena tangkap dan pastikan. Kemudian isytiharkan, kemudian hukum. Man badal dinahu faqtuluh. Bunuhlah hukum orang murtad ni dalam hukum janayah agama kita. Jadi kena faham Islam, iman. Batal Islam tu zahir, murtad. Orang yang tidak beriman, munafik. Itu hubungan masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena beza antara Islam, iman, nanti pergi pada bicara ihsan. Islam lain, iman lain. Islam kita warisi daripada ibu bapa, iman tidak warisi. Dan hak berkaitan dengan kita bicara bab ihsan, syarat untuk sah sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang pertamanya Islam. Islam, bila sebut kata Islam, Islam yang beriman. Bila sebut kata Islam, Islam yang beriman. Kan kita kan bicara bab syarat sah sembahyang, syarat sah wudu, syarat sah tiap-tiap ibadah yang bergantung pada niat. Syarat sah tiap-tiap ibadah yang bergantung pada niat, wudu ke, mandi wajib ke, sembahyang ke, zakat ke, puasa, haji ke. Syarat sah yang pertama adalah Islam. Islam ni Islam yang beriman. Sebab itlaq Islam masuk kedua-dua makna. Mana kalau tidak beriman, kafir di sisi Allah, maka tak sah sembahyang. Jadi macam mana kalau seseorang tu zahirnya orang Islam, hak kata imam munafik tadi itu kita tak tahu. Tapi macam mana kalau kemudian diisytiharkan bahawa dia tidak pernah beriman? Macam hak Belanda tu. Pada Hadranji apa tu? Senok apa tu? Senok tau. Senok Hadranji. Nama Islam dia Abdul Malik ke apa tu? Senok tau. Senok perut. Senok Hadranji Belanda tu di Indonesia tu. Dan akhirnya dia mengisytiharkan bahawa dia hanya berpura-pura sebagai orang Islam. Dia tidak pernah beriman. Maka ni sesiapa yang pernah berjemaah di belakang dia wajib kena qada kembali sembahyang. Jelah. Ni beriman dengan imam munafik ni. Tapi masa tu tak tahu nah. Hak ni lepas dia mengaku bahawa dia tidak beriman. Dia hanya berpura-pura sebab dihantar oleh kerajaan Belanda untuk memecah belahkan umat Islam di Indonesia. Kemudian dia balik semula ke negara dia, dia isytihar bahawa dia tak pernah beriman. Jadi mana-mana yang pernah berjemaah di belakang dia wajib kena qada sembahyang sebab dia tidak sah sembahyang. Maka makmum tidak sah sembahyang. Gitu jelah. Ini kisah lama lah. Sebab dia kafir di sisi Allah. Dia hanya Islam pada zahir sahaja. Tapi kita tak tahu. Dia cerita kemudian. Itu isu dia. Dia cerita kemudian. Kita ni bab sembahyang berjemaah. Yang akan membatalkan sembahyang kita sebagai makmum, hak zahir je. Hak tersembunyi kita tak batal. Hak zahir je baru kita batal. Hak kesalahan tersembunyi tak batal. Mana kesalahan tersembunyi? Dia dalam keadaan berhadas kecil, dia terlupa. Sudah semayang, Allah, saya wuduk batal dah tadi, tak ingat ambil semayang. Maka kesalahan untuk imam tadi, solat serta berhadas kecil tapi tersembunyi. Makmum sah semayang, tak kena ulang. Tapi makmum yang muafiq lah, jangan ada makmum yang masbuk. Kalau makmum tu masbuk, ada satu rakaat Fatihahnya ditanggung oleh imam pada kiraan dia,
Adakah imam tanpa wuduk ni layak menanggung baki Fatihah? Tak layak. Maka dia tak cukup satu rukun Fatihah dalam satu rakaat. Ni barulah tidak sah sembahyang. Kalau kita muwafiq, mana kita membaca Fatihah sendiri pada tiap-tiap rakaat, kesalahan yang tersembunyi, tak ada kena-mengena dengan kita. Bukan kita nak tanya pula tu imam, sembahyang tu wuduk ada ke tak tu imam? Takkan nak tanya begitu pula. Ini dia panggil kesalahan yang tersembunyi, khafi dia panggil. Makmum tak ada kaitan, sah je. Sudah sembahyang tu imam, Allah kan pelekat saya ni kena kecing cucu dah ni, tak ingat nak tukar, tersembunyi. Makmum samalah kalau yang tidak masbuk lah. Makmum muwafiq sembahyang dia sah, sebab itu tersembunyi. Macam mana dengan munafik ni? Kekufuran dia tersembunyi juga, kita tak tahu. Dan kita telah tanya, tu imam beriman tak tu imam tu? Tu imam M beriman ke tak N? Itu benda yang tersembunyi, kita tak wajib tanya tu. Tapi walaupun munafik dia tu, kafir dia tu tersembunyi, tapi kafir. Dia lain dengan berhadas kecil, lain dengan najis, tu lain, dia ringan. Ni kafir walaupun tersembunyi, tapi dinyatakan kemudian kita wajib kena qada sembahyang kita. Nak contoh tadilah senak handranji tu sama juga. Kalau tu imam tu nyata kemudian dia berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama, contoh dalam bab qada dan qadar, dia berakidah dengan akidah yang kafir ijma' ulama, sembahyang dia tidak sah, wajib diqadakan. Sembahyang makmum di belakang dia pun tidak sah, wajib diqadakan. Macam nak pastikan tu imam tu benar-benar orang Islam yang beriman? Yang melantik tu imam tu lah kena pastikan, kena temuduga molek tu imam, tanya bab iman akidah dia macam mana. Jangan tanya bab bacaan Quran sahaja, tanya bab iman, bab akidah. Kan dia ada temuduga kan. Temuduga kalaulah seseorang sudah hafal Al-Quran, tu maklum sangatlah Quran dicomel. Yang nak kena tanyanya, macam mana dengan akidah? Itu nombor satu nak kena tanya. Kalau nyata kemudian tu imam tu berakidah kafir ijma' ulama, makmum yang ikut belakang dia kena qada sekiranya sembahyang. Sebab apa? Tidak sah. Ada ni. Ni kita tak boleh nak periksa tu imam. Pihak bertanggungjawab yang melantik tu kena periksa. Hak periksa-periksalah, hak buat program lah, program pemantapan akidah. Kena buat program sentiasa lah. Bukan program tu menyatakan tu imam tu tidak mantap akidah, bukan. Untuk sentiasa, untuk sentiasa menitik beratkan, untuk sentiasa menitik beratkan. Sebab apa? Sebab ni hak usuluddin, tapak agama. Jadi imam hak tu nombor satu. Usuluddin dia tu imam akidah dia kena betul. Ni hanya pastikan Fatihah dia comel, surah dia comel, pasti dia comel. Memang bacaan dia sedap, qari laginya. Tu hak zahir. Hak hatinya macam mana? Kita makmum tak ada hak untuk bertanya. Makmum tak ada hak pegang tu imam, nak tanya akidah. Tak ada hak makmum, berkelahilah. Itu urusan pihak yang melantik. Yang melantik tu, lantik imam yang betul benar-benar berkelayakan, orang yang melantik akan dapat pahala yang berpanjangan. Kalau orang yang melantik itu dia melantik orang yang tidak berkelayakan, dia akan menanggung dosa yang berpanjangan. Gitu je lah. Yang melantik itu memanglah jawatan yang melantik itu jawatan besar tu. Dialah boleh melantik. Dia jawatan besar macam mana? Tapi besar tanggungjawab. Dilantik itu benar-benar yang berkelayakan, dia boleh pahala yang berpanjangan. Yang melantik, kalau tidak berkelayakan, dia akan menanggung dosa yang berpanjangan. Mana kalau nyata kemudian berpegang dengan akidah yang kufur, memang makmum kena qada siang sembahyang dia yang berjemaah dengan tu imam yang berpegang akidah yang kafir. Tadi hak sunnah handar itu dia menzahirkan memang dia kafir. Kafir di sisi Allah lah, tapi dia menzahirkan kemudian kekafiran dia itu. Asalnya kita panggil munafik lah, tapi dia menzahirkan kekafiran dia. Dia hanya dihantar oleh kerajaan dia sahaja.
Mana kalau tanya sah tak berimankan dengan imam munafik, kita datang ke contoh Sunnah Handaranji ya. Boleh tu orang kali. Dah ada ni tak lagi tu dia pergi pada alah. Tu bicara pasik ke, tu boleh tanyalah. Sah tak mengikuti imam yang pasik, boleh tanyalah. Kemudian dapat tak pahala berjemaah mengikuti imam yang pasik, boleh tanya tu. Kalau pasik dalam bab syariat ni masih lagi khilaf ulama. Pandangan yang muktamad masih lagi dapat fadilat berjemaah. Sebab apa? Sebab nenek Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjadi makmum kepada Hajjaj As-Saqafi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa kafa bihi fasiqa. Imam Syafi'i kata wa kafa bihi fasiqa, cukup-cukup dahnya dia tu kat fasik, bunuh sahabat Hajjaj As-Saqafi ni, cukuplah fasik dia. Tapi Abu Hurairah menjadi makmum kepada Hajjaj As-Saqafi. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma menjadi makmum kepada Hajjaj As-Saqafi. Jadi dalil bahawa sah berimamkan dengan imam fasik dan dapat pahala berjemaah. Tapi jangan fasik akidah. Kalau fasik akidah yang khilaf pada kafir, sah semayang tapi tidak akan dapat fadilat berjemaah sebab dia fasik yang berat. Hajjaj As-Saqafi ni fasik kena membunuh. Adapun akidah yang fasik lebih berat daripada fasik kerana membunuh, kerana berzina, kerana minum arak, kerana berjudi. Kalau fasik dalam bab akidah yang khilaf pada kafir, tu bab akidah juga tu. Tu balik kepada pihak berkenaan lah. Sedap sangat boleh tugas di jawatan besar, tapi besar belaka lah, besar pahala, besar dosa, gitulah. Besar ganjaran, besarlah balasan ni keburukan di hari akhirat. Sekarang nak bicara berkaitan dengan asas kepada iman, tunjang kepada iman yang panggil rukun iman, yang 6 perkara. Yang pertama daripada 6 rukun iman, percayakan Allah, antu'mina billah, engkau percaya dengan Allah. Itu yang pertama, percaya dengan Allah. Maknanya apa maksud percaya dengan Allah? Mengaku putus dalam hati, ni percaya, iman. Percaya hati, at-tasdiqul qalbi, membenar hati dengan makna mengaku putus di hati dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu zat yang bernama Allah. Allah Ta'ala itu mana zat yang bernama Allah tu lah. Allah ni asma' bagi az-zat al-wajibul wujud. Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Asma'nya 99. Asma'nya namanya Allah. Itu Asma'ul A'zam, Allah. Jadi Allah ni asma', nama bagi Tuhan. Tuhan adalah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ada orang ceramah dia kata Allah bukan Tuhan, dia kata. Kejut orang. Allah bukan Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Iyalah. Dah Tuhan ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang ada 99 nama. Asma'ul Azam Allah. Jadi Allah bukan Tuhan, Allah nama bagi Tuhan. Kata betul nak cakap tu, tapi kena sebut molek. Allah bukan Tuhan. Kok komen ni jadinya apa benda ni? Allah nama bagi Tuhan. Tuhan ni azat al-wajibul wujud, zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan.
Mengaku putus dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu Tuhan. Baru ada Tuhan. Jadi letak pada asma' dulu. Tuhan yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Yang bersifat dengan segala sifat ketuhanan. Sifat uluhiyah. Mana? Sifat istighna dan sifat iftikar. Itu sifat ketuhanan. Sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, sifat istighna dan iftikar. Dia biasanya dimulai dengan bicara beriman dengan Allah ni, Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, Maha Suci daripada sifat kekurangan. Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, bersifat dengan istighna dan iftikar. Tapi biasanya dia akan memulai pembicaraan berkaitan dengan beriman dengan Allah ni, dia akan memulai bicara dengan la ilaha illallah. Dia akan mulai di situ. Anda ni. Sebab daripada zahirnya asyhadu an la ilaha illallah. Zahirnya. Jadi permulaan bicara bab iman, pembicaraannya adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah, itu bicara yang pertama. Lepas tu dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin, pada membicarakan hadis Jibril di bawah tajuk Babul Muraqabah. Dia kalau hadis Jibril dalam hadis 40 tu hadis yang kedua selepas hadis innamal a'malu binniyat. Hadis Jibril nombor 2. Itu dalam hadis 40 Imam Nawawi. Tapi kalau dalam Riyadhus Shalihin tu di dalam sedikit sajalah. Maksud dia bertajuk Babul Muraqabah. Riyadhus Shalihin. Dalam syarah Dalilul Falihin, antu minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, ai bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyyati. Dimulai situ. Ai bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyyati. Fi uluhiyyah. La syarika lahu fil uluhiyyah. Nanti mulai dengan keesaan. Beriman dengan Allah, dengan bahawasanya Allah Ta'ala esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan, tiada sekutu pada sifat ketuhanan. Dimulaikan dengan keesaan. Sebab apa? Sebab mari daripada zahirnya asyhadu an la ilaha illallah. Pergi kepada beriman dengan Allah, dimulai dengan beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu permulaan. Barulah pergi kepada Allah yang esa-esa ni, pastilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Sifat istighna iftikar itulah sifat ketuhanan. Daripada istighna iftikar tu pergi kepada Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha Suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kita beriman secara ijmal, secara tafsir baru pergi pada sifat 20. Ada gitu. Dia mari daripada mengesakan Allah, mari daripada Islamnya asyhadu an la ilaha illallah. Apabila Allah Ta'ala Tuhan yang esa, pastilah bersifat dengan istighna dan iftikar, terkaya daripada segala-gala, sebab Allah Tuhan yang esa. Dan segala-gala akan iftikar berkendak kepada Allah, sebab Allah Tuhan yang esa. Ada ni Allah Tuhan yang esa, yang bersifat istighna iftikar ni lah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha Suci Allah bersifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ini susunan dia, tapi dimulai dengan keesaan. Mari daripada asyhadu an la ilaha illallah.
Hak saya mengaji untuk guru sayanya, percaya dengan Allah, percaya Allah Ta'ala ada, percaya segala-gala mari daripada Allah yang maha kuasa. Percaya dengan Allah, percaya akan keesaan Allah pada zat sifat dan perbuatan hak dia belaka. Tu hak ayat hak saya ayat tu hak saya dobik. Percaya dengan Allah, percaya Allah Ta'ala ada, dan percaya segala perkara mari daripada Allah Ta'ala yang maha kuasa. Dia pergi mula dengan keesaan pada perbuatan. Saya ngaji untuk dengan almarhum Baba Najibuddin, kita lain pula. Percaya dengan Allah, percaya akan keesaan Allah, satu pada zat, satu pada sifat, dan percaya perbuatan hak dia belaka. Ni saya ngaji dengan almarhum Baba Najibuddin, tapi kita lain. Rukun iman yang pertama tu kita lain. Catat gitu. Hak tu sebut mula-mulanya percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Percaya perbuatan hak dia belaka. Percaya segala-gala mari daripada Allah yang maha kuasa. Ni wahdaniyah qudrah. Dimulai di situ. Mulai dengan keesaan pada perbuatan, penekanan dia. Keesaan pada zat sifat, perbuatan tu perbuatan hak dia belaka. Mari daripada Tuhan belaka, Tuhan yang maha kuasa. Yang berlaku ni perbuatan dia belaka. Ni hak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada zat. Orang Islam ni tetap ada Tuhan yang satu, tak ada Tuhan dua, tiga. Orang Islam ni mengesakan pada sifat pun samalah. Sifat kudrah Allah satu, sifat iradah Allah satu. Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Di hari akhir pun perbuatan Allah. Tapi Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Sifat kudrah Allah satu sahaja. Itu keesaan pada sifat tu tetap ada. Hak nak kena tekan moleknya adalah keesaan pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan tu sama ada secara ittisal ataupun secara infisal. Waktu kena kemah molek. Mensyirikkan Allah secara ittisal, khilaf pada kafir. Mensyirikkan Allah pada perbuatan secara infisal, atau kafir ijma' ulama. Infisal ni tak ada Tuhan langsung. Tuhan ni lah, Tuhan ni buat langit, buat bumi tu Tuhan lah. Lahirkan manusia, matikan manusia ni Tuhan lah. Dalam kehidupan manusia ni, perbuatan manusia mutlak terputus, tercerai daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah hanya mengetahui dan Allah hanya melihat apa yang diperbuat oleh manusia, yang mana perbuatan manusia tidak ada kaitan pun dengan perbuatan Allah. Secara infisal, secara bercerai, putus, tak ada kaitan. Itu kafir ijma' ulama. Itu akan munfasir pada perbuatan. Secara ittisal ni dia ada berhubung, berkongsi. Memanglah hamba yang melakukan perbuatan hamba, tetapi Tuhan letak dah kudrah di hamba. Jadi kudrah tu Allah yang jadikan. Lepas kudrah Allah jadikan, siap beres dah kerja Allah. Jadi waktu kudrah di hamba lah pula yang berperanan. Ini secara ittisal, secara berhubung, secara berkongsi, secara bekerjasama. Waktu khilaf pada kafir, itu Mu'tazilah Qadariyah. Tetapi kalau semata-mata hamba yang menjadikan, yang memang secara infisal, semata-mata dengan zat, dengan diri hamba yang melakukan, ada kaitan dengan Allah meletakkan kudrah ke dia hamba, waktu infisal, tu kafir ijma' ulama tu. Contohnya secara infisal ni, cara putus terus, tak ada kaitan dengan Allah.
semata-mata pisau yang memutuskan. Itu contoh kitab. Tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu infisal. Hak ittisalnya memang pisau yang memutuskan. Bukan Allah yang memutuskan, tetapi dengan kuah ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau, dengan kuah ketajaman itulah pisau memutuskan. Itu ittisal. Itu hak khilaf pada kafir tu. Itu puak tabaiyun yang kedua. Ni comel bicara kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain, guru kepada Syekh Daud Al-Fatani, guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Bidayatul Hidayah atau comel dalam tu bicara bab mazhab tabaiyin yang berpegang secara tabii semula jadi. Pisau memutuskan, tapi dia pecah dua. Tabaiyun yang pertama hak infisal. Tabaiyun yang kedua ittisal. Hak infisal ni tak ada kaitan dengan Allah. Pisau secara tabii semata-mata memutuskan. Itu kafir ijma' ulama. Tabaiyun yang kedua secara ittisal. Memang pisau secara tabii memutuskan, bukan Allah, tetapi dengan kuah ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau. Ni tabaiyun yang secara ittisal. Ni khilaf pada kafir. Dia fahaman dia bukan qadariyah lah, tapi qadah lain. Ni kadang-kadang orang letak qadariyah, qadah lain. Qadariyah hanya berkaitan dengan qadar qudrah. Qadariyah hanya berkaitan dengan qadar, iaitu qudrah. Tuhan letak qadah hamba tu yang bukan. Itu saja qadariyah. Bukan hak kuah. Hak kuah tu Tuhan letak kekuatan tajam di pisau, kekuatan hararah, kepanasan di api. Tuhan letak apa-apa khasiat di pemakanan, di obat, sampai masa khasiat tu yang menyembuhkan, yang mensihatkan. Itu hak tabaiyun, bukan qadariyah. Tapi kadang-kadang disebut sebagai qadariyah, tapi dia punya fahaman bukan sama lah. Secara ittisal belaka. Ni Tuhan letak kudrah di hamba. Ni Tuhan letak kuah tajam di mata pisau. Tapi yang buat tu bukan Allah lagi dah. Allah hanya letak kudrah di hamba. Allah jadikan kuah tajam di mata pisau. Lepas tu perbuatan hamba tapi secara ittisal. Ini pun mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf pada kafir. Ni kena cermat molek ni. Sebab sekarang ni timbul fahaman dengan keizinan Allah. Dengan keizinan Allah, Allah mengizinkan. Kita dengan keizinan Allah ni dengan qada qadar. Sekarang ni dengan keizinan Allah, Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat, maka berhasillah perbuatan hamba. Kalau hamba buat, Allah halang, Allah sekat, tak jadilah perbuatan hamba. Tapi Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat, maka berhasillah perbuatan hamba dipanggil dengan izin Allah. Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat, tapi Allah bukan buat, hamba yang buat. Tapi Allah tidak menghalang, tidak menyekat. Hamba buat sekalipun, kalau Allah sekat tak jadi. Tapi Allah tidak halang, tidak sekat, maka jadi pekerjaan hamba. Allah buat ke tak? Allah tak buat, tapi Allah tidak menghalang, tidak menyekat. Hamba yang buat sendiri. Hamba buat sendiri inilah infisal ke ittisal. Tu. Tapi ni memang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini banyak fahaman seumpama ni. Dia buat sama dengan kita kan. Dengan keizinan kita tak buat. Kita mengizinkan anak kita buat apa-apa perkara. Kita mengizinkan, kita tidak menghalang, tidak menyekat. Kita buat ke tak? Kita tak buat. Kita hanya membenarkan, tidak menghalang, tidak menyekat. Dengan izin Allah, gitu juga maksud dia. Allah membiarkan, Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat. Hamba yang melakukan, bukan Allah yang melakukan. Itu jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan. Secara infisal ke ittisal? Secara infisal tak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Itu kafir ijma' ulama. Tak sah sembahyang, tak sah zakat, tak sah puasa, tak sah haji. Kena qada habis sembahyang daripada umur balik. Kena qada habis puasa daripada umur balik. Kena pergi Mekah semula. Kalau kafir ijma' ulama. Mensyirikkan Allah pada perbuatan secara infisal. Ni kena molek ni.
Sebab apa? Permulaan kita nak bicara hak berkaitan dengan beriman dengan Allah ni, dia akan mulai dengan beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan ni asasnya keesaan. Sifat ketuhanan istighna iftikar. Istighna iftikar mari daripada keesaan. Sebab tu ilmu kita dia panggil ilmu keesaan, dia panggil ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Maka jika seseorang itu tidak mengaku putus dan dengan sungguh begitu, atau ia mengetahui jua dengan tidak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adalah ia orang kafir di sisi Allah. Islam di sisi hukum zahir, kafir di sisi Allah. Dan jikalau sembahyang puasa sekalipun, kafir di sisi Allah, tapi Islam di sisi hukum zahir. Kalau dia tidak beriman, ada ni. Ini bicara bab iman. Kafir di sisi Allah Ta'ala, Islam di sisi kita hukum dunia. Gitu. Ini bicara bab berkaitan dengan iman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.